Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa atba'ihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma ta'alina bi futuhil 'arifin bik. Allahumma ja'alna minal ladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana. Allahumma 'allimna mimma jahilna wa anfa'na mimma 'allamtana wa zidna 'ilman nafi'a ya rabbal alamin. Rabbi a'udzu bika min hamazati syayatin wa a'udzu bika rabbi an yahdurun wa a'udzu nafsi billahi al-'aliyyil 'azim. Bismillahi ma syaa Allah la yasuqul khaira illa Allah. Bismillahi ma syaa Allah la yasrifu as-su'a illa Allah. Bismillahi ma syaa Allah ma kana min ni'matin fa min Allah. Bismillahi ma syaa Allah la haula wa la quwwata illa billah. Wa ba'du. Qala Syekh Musannif rahimahullah ta'ala wa nafa'na bihi wa bi'ulumihi fid dharain. Kitab kita pakai muka surat 9, panggan bawah sekali. Dialah yang telah menciptakan kejadian manusia itu dengan seindah-indah bentuk dan diciptakan segala cakrawala di langit dan di bumi yang terbentang dengan kekuasaan kudratnya. Dia jugalah yang mentadbirkan semua perkara yang ada terkandung di dalam dua negeri, dunia dan akhirat, dengan kebijaksanaannya, iaitu dengan hikmahnya. Dan tidaklah terciptakan makhluk jin dan manusia itu melainkan dengan persediaan untuk pengabdian diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan sekalian, pertama sekali syukur kita Allah Subhanahu wa taala dengan limpah kurnia dia, anugerah dia semata-mata mewujudkan kita atas muka bumi ini. Alhamdulillah. Limpah kurnia anugerah dia jugalah dapat kita agama Islam dengan kita dilahirkan daripada mak ayah kita Islam. Alhamdulillah. Limpah kurnia dia lagi, kita dibesarkan dalam keluarga Islam, masyarakat Islam, sekitaran yang mengamalkan ajaran agama Islam. Dengan itu Allah Subhanahu wa taala telah mudahkan kita untuk menjadi orang yang taat, ikut perintah dia, meninggalkan larangan dia. Alhamdulillah. Syukur lagi limpah kurnia Allah taala beri pada kita keinginan dan kehendak untuk belajar, memahami bagaimana untuk kita melalui kehidupan ini menjadi orang yang benar-benar hidup sebagai beragama dengan agama yang turunkan oleh Ilahi, dengan memahami perjalanan Islam. Dalam keadaan tu hati sanubari kita beriman, mengiyakan, membenarkan Allah Ta'ala, zahir batin kita, hidup hati kita kerana Allah Ta'ala. Alhamdulillah diberi kita keinginan untuk mempelajari pelajaran Islam yang sebenar itu. Syukur juga Allah Subhanahu wa taala beri kita keupayaan boleh hadir malam ni untuk solat maghrib berjemaah. Alhamdulillah. Dia beri pula kelapangan masa, keterbukaan hati berada dalam satu majlis ilmu untuk kita meneruskan bacaan daripada kitab Minhajul Abidin, terjemahan Minhajul Abidin ni. Tajuk yang diberi oleh pengarang kita ni, cermin budiman bagi mukminin, untuk menterjemahkan kataan Imam Ghazali Minhajul Abidin. InsyaAllah kita nak sambung ni masih dalam mukadimah. Itu baru kali pertama kita baca, dan saya sebut dah itu format kita. Ada tukang baca seorang, mana yang tak perlu saya bagi huraian kita akan teruskan saja, pasal tengok kitab tu saiz dia besar.
memang ada besar pelajaran yang kita nak ambil kat situ. Jadi dengan sebab tu boleh cepat sikit kot untuk bacaan. Alhamdulillah, dengan ketentuan Allah SWT boleh kita nak berkuliah di sini sebulan 2 kali insya-Allah buat masa ni. Saya pun tak sangka nak boleh 2 kali. Asalnya mai jemput ceramah untuk cerita bab kurbannya itu tak. Boleh datang pula kali kedua. Ada hikmah di sebalik kejadian COVID-19 yang Kedah apa tak boleh masuk. Buat masa ni saya manfaatkan untuk datang ke sini. Jadi kalau katalah esok kita dilepaskan daripada bencana tu, antaranya negeri Kedah ni, pasal ada tempat-tempat yang masih dalam kuarantin yang agak ketat lagi. Kalau dia orang panggil pun esok, saya kena pertimbangkan mereka pula untuk kuliah kat mereka tu. Pasal dah mula kuliah sini, saya akan beri komitmen kat sini lah besar, insya-Allah. Mudah-mudahan Allah Ta'ala mudahkan segala urusan kita, khasnya dalam proses untuk meneruskan bacaan daripada kitab ni untuk kita ambil manfaat semaksimum mungkin, dan mudah-mudahan Allah Ta'ala lembutkan hati sanubari kita untuk boleh faham betul-betul apa maksud isi kitab ni, dan benar-benar kita boleh menjalani perjalanan sebagai abid, orang yang menzahirkan kehambaan diri dan keberhajatan diri pada Allah Subhanahu Wa Taala pada setiap waktu dan keadaan, insya-Allah. Alhamdulillah. Baca. Jom. Kuat sikit suara kan? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dialah yang telah menciptakan kejadian manusia itu dengan seindah-indah bentuk dan diciptakan segala cakrawala di langit dan di bumi yang terbentang dengan kekuasaan kudratnya. Dia juga mentadbirkan semua perkara yang ada terkandung di dalam dua negeri, dunia dan akhirat, dengan kebijaksanaannya, hikmatnya. Tidaklah diciptakan makhluk jin dan manusia itu melainkan dengan persediaan untuk pengabdian diri kepadanya Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, itu dulu. Jadi kita masih permulaan kitab ni. Dasar ulama kita menulis dengan biasanya mengikut tertib yang diajar oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan dia menulis ni dalam keadaan dia memang orang Islam dah, orang beriman dah, orang takwa dah. Dia tahu bagaimana perjalanan dia sebagai seorang hamba. Dia tulis dengan bismillah, alhamdulillah. Nanti akan ada selawat dan salam untuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam tu. Kita tak sampai lagi bab selawat. Jadi lepas bismillah dan sedikit diceritakan mengenai asal usul macam mana kitab ni ditulis melalui proses rencana, dictation. Imam Ghazali baca, ditulis oleh salah seorang murid dia, menulis kitab yang kita duk pegang ni. Jadi yang ada ni pun terjemah dia. Jadi dia meneruskan mukadimah kitab ni dengan kata dia memuji Allah Ta'ala yang sedia maklum, ada kita dah sedia faham Allah lah, dia sajalah, dialah satu-satunya Tuhan yang menciptakan. Pertama dia sebut kejadian kita manusia, yang Allah Ta'ala jadi manusia ni dengan seindah-indah bentuk. Makhluk terbaik Allah Ta'ala cipta manusia. Jin pun kalah, hatta malaikat pun kalah. Kalah tu jika kita telah dapat menggunakan seluruh nikmat Allah Ta'ala beri ni mengikut SOP yang betul. Itu kot bahasa SOP ni kan. Maksudnya kalau kita telah menggunakan segala nikmat yang Allah Ta'ala beri ni tepat, dengan kita belajar, berguru, dan telah istilahnya mengambil betul-betul semua ajaran yang dibawa oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, zahirnya, batinnya, malaikat pun banding dengan kita lagi baik kejadian. Ada pelajaran yang kena belajar itu untuk kita yakin dan beriktikad siapa dia, makhluk yang Allah Ta'ala cipta ni duduk dalam ranking yang teratas. Saya sebut sekali lalu lah, pasal kadang-kadang jarang mendengar pelajaran ni kan.
Ni memang umumnya kejadian manusia ni Allah Ta'ala buat sebab baik bentuk. Makhluk ni terbaik sekali adalah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dia seabdul makhluk. Sebut je makhluk, tak ada siapa boleh menandingi kemuliaan dan kebesaran, kehebatan yang Allah Ta'ala ciptakan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hatta daripada dengan mak ayah kita pun Rasulullah pun lebih. Rasulullah lebih. Walaupun Rasulullah bukan lahirkan kita, tapi jangan tak tahu Rasulullah memang kalau disebah mak ayah kita, Rasulullah bukan lahirkan kita, tapi mak ayah kita takkan ada, Nabi Adam pun takkan ada, langit bumi pun takkan ada, melainkan kerana Allah Ta'ala nak menjadikan Nabi Muhammad SAW lah diciptakan semua makhluk tu. Yang isyarat daripada ayat Quran, firman Allah Ta'ala, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Terjemah sekali lalu, kata Allah Ta'ala, tidaklah kami utuskan engkau wahai Muhammad melainkan untuk jadi rahmat bagi sekalian alam. Apa maksud rahmat bagi sekalian alam? Antara disyarah oleh ulama tafsir kita, yang alam ni takkan Allah Ta'ala bagi jadi melainkan dengan sebab rahmatnya Nabi Muhammad. Langit, bumi, malaikat, semua ni, alamin ni, istilahnya makhluk yang selain daripada Allah Ta'ala ni, yang Allah Ta'ala cipta ni, takkan Allah Ta'ala buat melainkan punca dia untuk jadi rahmat diciptakan makhluk tu adalah kerana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu kedudukan Nabi Muhammad. Dia paling tinggi untuk Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Isa, Nabi Nuh alaihi salam, yang atas nama masyhur dia Ulul Azmi, lepas tu rasul-rasul, nabi. Bawah nabi-nabi ni ketua malaikat yang 10. Atas senarai yang disebut oleh ulama tu. Selepas tu siapa dia? Selepas ketua malaikat ni, selepas tu adalah Sayyidina Abu Bakar, sahabat-sahabat Nabi. Umumnya sahabat Nabi, tabi'in, tabi'in. Di kalangan sahabat tu ranking tertinggi siapa yang dilantik jadi khalifah? Sayyidina Abu Bakar, Umar, Sayyidina Uthman, Sayyidina Ali. Lepas tu bawah daripada tu atas umum ranking dia ahli perang Badar, sama ada yang mati syahidnya ataupun yang hidup selepas tu. Lepas tu ahli perang Uhud. Lepas tu ahli Bai'atul Ridwan. Lepas tu mengikut Allahumma salli. Lepas tu atas lima sebah zaman, tabi'in, tabi'in, dan selepas tu adalah para awliya Allah Subhanahu Wa Taala, yang mereka ni atau istilahnya adalah pewaris Nabi-Nabi. Sekali lalu sebut itu. Yang ni adalah ranking yang ada. Asal nak sebut malaikat macam mana? Ketua malaikat pun bawah oleh Nabi. Ini kaedah kita mengikut susunan ulama ahli sunnah wal jamaah. Yang ni manusia yang ikut SOP, ikut perintah Allah Ta'ala, khasnya Nabi Rasul. Satu, kalau orang awam pun ikut betul-betul SOP macam mana perintah Allah Ta'ala dan Rasul, khasnya daripada umat Nabi Muhammad SAW. Dia cuma duduk bawah daripada ketua malaikat saja, tapi berbanding dengan malaikat lain, mereka teratas sekali banding dengan malaikat. Adapun yang tak ikut perintah Allah Ta'ala, walaupun manusia umumnya kejadian yang paling indah, paling baik, tapi bila akal tak digunakan dengan sempurna, tak boleh mengenal Allah Ta'ala, tak boleh hidup sebagai muslim, mukmin, muhsin, muttaqin, muwahhidin, dia akan, Allah Ta'ala akan jadikan dia sehina-hina makhluk, lebih hina daripada binatang lagi. Na'udzubillah. Mudah Allah Ta'ala pelihara kita, dan kita wajib atas kita cari sabak, bersabar untuk istilahnya mendapat rahmat Allah Ta'ala, agar kita boleh hindarkan diri daripada jadi orang yang sehina-hina, lebih hina daripada binatang ni. Na'udzubillah. Bahkan dengan limpah kurnia Allah Ta'ala, kita cari sabab ni, Allah Ta'ala akan berikan rahmat demi rahmat dia, menyebabkan kita ada kedudukan istimewa di sisi Allah Ta'ala. Cuma kedudukan istimewa tu apa dia? Kalau umum bahasanya dengan dia akan sebut nanti, iaitulah menjadi hamba Allah Ta'ala. Nikmat paling besar sekali atas muka bumi ni, atas nama kita dapat Islam, iman, adalah menjadi hamba Allah Ta'ala. Bukan jadi PM kan? Kasar sikit lah ayat tu kan. Bukan jadi YB kan.
jadi hamba. Macam mana proses nak jadi hamba? Sebut senang, tapi nak dapat tu mesti melalui proses. InsyaAllah kita memang pegang kitab ni nak dapat ke sana lah, InsyaAllah. Baik. Jadi asal dia sebut Allah Ta'ala jadikan manusia seindah-indah makhluk. Saya syarah dekat tu je lah untuk makhluk ni, untuk manusia ni. Dan diciptakan pula semua cakrawala, langit bumi yang terbentang, semua tu Allah Ta'ala buat dengan kekuasaan kudrat dia. Semua ada hikmah dan rahsia. Pelajaran kita akan jumpa nanti, insyaAllah diajar oleh ulama dan tutup guru kita macam mana kita nak manfaatkan apa makhluk yang Allah Ta'ala bagi jadi ni, sama ada cakrawala di langit ataupun makhluk yang di bawah di bumi ni, yang setiap pandangan kita, pendengaran kita, apa yang kita boleh bau, apa kita rasa, apa kita sentuh, yang tu akan jadi sebab untuk kita ingat Allah Ta'ala, InsyaAllah. Sampai tempat ni kita cerita nanti. Nak cerita awal kot terlalu awal tapi dia nak cerita Allah Ta'ala yang buat semua tu, dan tak ada penciptaan Allah Ta'ala buat yang sia-sia. Wajib kita i'tiqad apa Allah Ta'ala buat ni, sama ada atau istilahnya alam atas atau alam bawah, walaupun kita tengok pada pandangan kita dan nilaian kita yang banyak perkara kita tak tahu rahsia dan hikmah penciptaan makhluk Allah Ta'ala bagi jadi ni, wajib i'tiqad Allah Ta'ala tak akan buat sesuatu dengan sia-sia. Sekalipun kita kata iblis, syaitan, sekalipun Allah Ta'ala tak akan buat sia-sia. Ada rahsia yang kita wajib i'tiqad, yang ada proses ilmu dia kena belajar nanti, insyaAllah. Begitu juga kita kata walaupun kita tengok makhluk ni sangat hina, macam lalat, ulat, kuman, sekalipun COVID-19, Allah Ta'ala tak jadi sia-sia. Bukan atas kata dia ni bawa celaka semata-mata, tidak. Tapi dalam keadaan ada kecelakaan dia datang, tapi bersama dengan dia ada rahmat. Ada pelajaran nak kena ambil tu. Saya buat misal contoh, COVID-19 ni celaka dia tahu mana? Siapa kena dia dapat penyakit lah, itu celakanya. Mana rahmat dia? Dengan sebab tu tak boleh keluar rumah, duduk di rumah, boleh baca Quran, boleh selawat. Contohlah. Boleh hindarkan diri daripada gejala-gejala campur aduk lelaki perempuan yang tak ketahuan, sampai kelab malam sampai sekarang tak boleh buka. Kan bagus tu? Bagus. Kalau saya kata memang elok diteruskan tak usah buka dah kelab malam tu. Memang bukan ada manfaat apa pun. Punca boleh tutup kelab malam pasal apa? COVID-19. Bagus tak COVID-19? Bagus. Kalau itu janganlah marah kan. Okey. Itu kata, tengok yang sudut positif tu lah. Cuma kalau kita semak sikit, kita awal-awal PKP dulu kan tak boleh pergi mana-mana, stay at home, semua hidup rumah lah. Sepatutnya kalau kita belajar dengan sempurna, semua yang kejadian kita duduk rumah tu, betul-betul duduk keluarga dengan anak isteri tu, dengan bahasa gitu, adalah satu jalan untuk kita boleh muhasabah dan koreksi diri, memperbanyakkan hubungan dengan ilahi. Sepatutnya macam tu. Tapi kita macam dah buat, boleh buat ke belum? Tak dapat dah Bahkan cuma dah tak tahu nak buat apa lah. Diulang alik. Apa dia? Duduk di dapur, pergi masuk bilik air. Masuk ke dapur, masuk ranjung, masuk bilik air. Duduk bilik, tidur. Ke dapur, tandas, pusing tu. Buka kitab jauh sekali. Quran tak buka. Selawat. Jadi kalau yang tu untuk muhasabah diri apa? Sepatutnya masa yang banyak tu kita boleh manfaatkan untuk buat sesuatu. Kita ada agak. Kalau selalu kita boleh bagi alasan banyak urusan, dengan sebab tu ya Allah aku tak boleh buat ibadat. Ni full time boleh buat ibadat, tak boleh buat ibadat juga. Jadi muhasabah itu. Apa masalah kita ni? Memang ada masalah kita. Memang ada masalah. Saya tak kata tuan dia, kat saya sendiri memang ada masalah. Dan juga nak menunjukkan apa? Kita tak boleh hidup seorang-seorang. Dia mesti ada orang lain untuk kita bermuamalah dengan dia, khasnya atas kita nak bicara, nak jadi hamba Allah Ta'ala ni, mesti ada guider yang guide kita. Punya orang putih sikit lah. Mesti ada pembimbing yang asuh kita untuk kita jadi baik. Mesti ada.
Kita sendiri tak boleh bawa diri kita untuk jadi baik. Tambah pula, kita ni tak pernah pergi belajar macam mana ilmu nak jadi baik. Walaupun peluang tu ada, masa pun dapat masa yang terbaik, sangat baik, tapi kita tak boleh jadi baik. Dan jangan tak tahu, ada orang yang masa PKP ni, masa tu lah banyak main game. Contoh, sorry saya sebut siapa kena nasihat ni. Ada orang dengan masa PKP ni pasti ada internet, dapat internet free lah tu. Masa tu lah, jadi kaki YouTube, kaki Facebook, patutlah itu. Dengan sebab PKP tu jadi celaka belah tu. Ada tak? Dan ramai juga orang yang dalam masa PKP tu boleh menulis kitab, khatam kitab, boleh ngarang buku. Ada yang boleh telaah, ada yang boleh telaki dengan guru online. Ada yang macam tu. Jadi kat kita kena muhasabah tu lah. Asal saya nak sebut, Allah Ta'ala dia tak jadikan sesuatu tu dengan sia-sia. Walaupun kita tengok satu sudut dia buruk dan bawa bencana, sebenarnya di atas kita gunakan dia untuk apa? InsyaAllah memang ada pelajaran itu. Tu yang dia kata, Allah Ta'ala buat semua dengan kudratnya. Memang atas buat semua Allah yang buat. Dan dia jugalah mentadbirkan semua perkara yang ada terkandung di dalam dua negeri ni. Dua negeri mana? Dunia, akhirat. Atas nisbah alam ni disebut oleh ulama, alam mana? Ni alam kita duduk ni. Semua pentadbiran Allah Ta'ala berkata, alam apa? Alam syahadah, tu istilahnya. Mati, alam barzakh. Ada alam tu. Dan alam tu dia bukan macam alam ni. Kalau istilah modern sikit, alam syahadah ni ada makhluk dia dan ciri-ciri makhluk dia. Masuk alam barzakh pun kita duduk dalam tu nanti. Alam tu, kita makhluk, dan apa keliling kita pun masih makhluk ni. Allah tetap Allah. Dia bukan makhluk, subhanallah. Cuma duduk alam barzakh, dia dimensi lain. Dimensi lain. Macam mana kalau kita sebut jin? Jin dia bukan duduk alam barzakh sana kan, duduk di alam syahadah ni, tapi kita tak nampak dia nampak kita. Dan tak mustahil tambah duduk dekat hutan macam ni, kat Felda macam ni, dia mengaji sekali kita ni. Cuma jangan tanyalah kat mana ustaz nampak, jangan tanya saya gitu. Saya bukan boleh nampak jin. Tak mustahil untuk dia datang sama, berjemaah sama, mengaji sama dengan kita. Siapa? Dia duduk dimensi lain. Dan dia akan duduk alam dia tanpa ganggu kita, kita akan duduk alam kita tanpa ganggu dia. Itu jin, malaikat sama. Ni majlis macam ni. Malaikat berkumpul-kumpul dia duduk ni. Cuma tak duduk belakang lah malaikat. Yang duduk belakang tu mesti ada adik-beradik keturunan jin kot. Tapi kalau jin pun, kalau nak mengaji bukan duduk belakang, duduk depan. Cuma kita tak nampak dah. Siapa yang rasa duduk belakang tu panggil dah depan sikit kan. Okay. Macam tu lah. Saya nak serius sangat lagi, orang marah pula kan. Saya sebut macam tu, kalau orang ada akal faham dah kan. Boleh tu, faham dah. Pasal kaedah ulama kita sebut, dia kata orang merdeka ni, dia sindir pun faham dah. Kalau sampai kena katok, yang tu hamba golongan low standard sampai kena belasah, sampai kena pukul, sampai kena rotan, sampai kena rejam, ini tak boleh pakainya kan. Orang beriman ni, padahal dia tengok kosong penjarakan sosial pun KKM suruh 1 meter kan. Ni sampai 20 meter. Cukup saya sebut itu padahal taklah mau sebut banyak lagi, lagi 5 pukul. Okey. Jadi asal saya nak sebut ialah malaikat yang ada kat kita ni, kalau atas nama lah ni alam syahadah ni, Allahumma salli alaihi wasallam, kita tak nampak dia, tapi atas nama dia tetap makhluk. Itulah sekali lalu. Dan semua tu pentadbiran Allah Ta'ala. Tapi kalau tengok tu pelik, heran kita, siapa? Macam mana jin duduk alam kita, kita boleh tak perasan ke dia? Dan dia ada tempat duduk dia, rumah dia, anak isteri dia, hidup cara dia, yang dia hidup cara dia dan tak pernah mengganggu kita. Kalau yang dia masuk campur mai kat kita ganggu, tu lain hal. Tapi
atas dimensi yang Allah Ta'ala bagi alam jin, malaikat di atas alam malaikat. Macam mana Allah Ta'ala punya pentadbiran tu? Masya Allah. Mengaku je lah Allah Ta'ala ni hebat. Beriman je lah kita rasanya. Memang Allah ni ilah. Tu satu. Kita mengaku dah. Cuma nak hidup hati sentiasa ikrar. Betul pun istilahnya. Musyahadah ke Allah Ta'ala. Tasdik ke Allah Ta'ala. Yakin ke Allah Ta'ala. Dengan tu kita berzikir ke Allah Ta'ala. Kita takbir ke dia, tahlil ke dia, tanzih dia daripada sifat kekurangan, sentiasa takzim dia. Yang tu yang proses kita nak mengaji ni. Pasal kita mengaji macam ni, yang inilah inti kehidupan kita sebagai orang Islam dan beriman. Kalau hanya kita belajar biasa, lepas tu semayang pun semayang jasad je semayang, hati tak ada hubungan dengan Allah Ta'ala, yang kita tak hidupkan dia dan tak pernah belajar pun macam mana nak hidupkan hati bila sebut nama Allah, apatah lagi buat ibadat khas ke Allah Ta'ala, zikrullah, doa, minta dengan Allah Ta'ala, baca Quran, kalamullah, selawat atas Nabi, apa akidah kita dengan Rasulullah, macam mana nak perasaan cinta dan kasih pada Rasulullah. Kalau kita tak pernah belajar, kita tak dapat nikmat batin ni, ajaran agama ni. Kita akan dapat nikmat zahir ni. Sedangkan Allah Ta'ala bagi kat kita nikmat agama ni, syarat dalam Quran dia kata wa asbagha alaikum ni'amahu zahiratan wa batinah. Allah Ta'ala ni bagi kat kita ada nikmat zahir, nikmat batin. Nikmat batin besar sekali yang mana? Boleh yakin ke Allah Ta'ala, hidup hati ke Allah Ta'ala. Isyarat Quran juga tentang perjalanan batin ni, dia kata al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati. Pada hari wukuf di Arafah, waktu Rasulullah buat haji wida' tu, turun ayat Quran ni, kata Allah Ta'ala al-yawma akmaltu lakum dinakum, aku telah sempurnakan agama kamu. Dalam kisah tu, ayat Quran tu pula turun dalam hajatul wida'. Allah Ta'ala isyarat kata kami sempurnakan agama kamu. Pasal apa? Din, rukun Islam ada 5. Rukun yang terakhir adalah haji. Hari tu hari wukuf di Arafah, boleh melaksanakan haji itu, yang itulah hajatul wida' yang Rasulullah lakukan. Kata Allah Ta'ala, aku telah sempurnakan din kamu. Pasal sempurnanya agama dengan sempurna rukun dia. Boleh faham tak? Mudah ayat tu, kita pun sedia faham. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati. Dan kata Allah Ta'ala, aku telah sempurnakan kat Rasulullah ni ni'mati, nikmat aku. Kata ulama tafsir, ikmal dinu adalah ikmalkan rukun Islam yang kelima, boleh buat haji. Itu tentang kamaluddin. Dan wa atmamtu alaikum ni'mati, tamamkan nikmat Allah Ta'ala ni. Yang ni lah kata ulama tafsir, adalah dengan diberikannya perjalanan batin. Kerasnya pada Rasulullah, bila perjalanan agama Islam ni dah sempurna, apa yang akan jadi Rasulullah? Rasulullah akan balik ke Allah Ta'ala. Yang bahasa mudah itu. Nak syarah tu panjang. Tapi sekadar saya nak tunjuk kata, isyarat ayat Quran tu nak menunjukkan ada perjalanan zahir, perjalanan batin. Kalau kita tak belajar daripada guru yang betul, hampir-hampir mustahil kita akan dapat perjalanan batin. Sikit ayatnya tu. Hampir-hampir mustahil. Pasal apa? Dah tak pernah belajar, mana boleh perjalanan batin? Jangan kata perjalanan batin. Kalau kita tak pernah belajar, hukum zahir pun kita tak kerti. Semayang mungkin kita mudah nak belajar, pasal daripada kecil tengok orang semayang. Tapi kalau kita ambil satu misal, ilmu zahir yang saya sebut, ilmu apa? Ilmu faraid. Kerti tak? Pernah belajar ilmu faraid? Kalau saya tanya lah, kalau satu orang mati, tinggal seorang isteri, ada 3 orang anak lelaki, 3 orang anak perempuan, mak dan bapak, bapa dapat atas pusaka. Lepas je lah. Saya kata apa? Ilmu batin pun, ilmu batin pun, ilmu zuhir pun tak kerti. Pasal tak mengaji faraid tu. Bukan saya cerita bab-bab yakin ke Allah Ta'ala, hubungan dengan Allah Ta'ala. Bukan hal tu, saya bukan tanya tu. Kau faraid ya, bukan pelajaran susah lah tu. Anak, isteri, mak, bapak. Mak, bapak 1/6, 1/6, isteri 1/8. Anak lelaki, anak perempuan dapat asobah bil ghairi,
lidzakari mithlu hazzil unsayain. Tak erti, dengar dah sekali lalu saya royak kan. Tak pernah mengaji tajwid, tak boleh baca Quran, tak boleh baca Quran. Umur 60 tak boleh baca Quran. Alif bata pun tak berkenal, kena baca Harumi. Nikmat zuhir tak dapat lagi, belum nikmat batin lagi, belum lagi tak tahu nikmat batin. Tu baru amalan zuhir, nak baca Quran ya, tu pun tak boleh, jauh pun tak kenal. Siapa dia tu saya tak tahu kan. Saya nak bagi contoh. Tak mengaji tak boleh jangan tak tahu. Kalau ilmu zuhir pun tak boleh, ilmu batin mana? Tu saya kena bahasa ni hampir mustahil dapat perjalanan batin bila kita tak pernah berguru dengan guru yang boleh ajar kita macam mana nak melalui perjalanan batin, macam mana nak hidupkan batin dan hati sanubari kita. Kitab kita pegang ni yang diajar oleh Imam Ghazali ni ialah antara kitab yang nak mengajar kita macam mana nak hidupkan batin dan sanubari. Istilahnya nanti kita akan bukan saja 5 panca indera, kita belajar macam kitab kita pegang ni Minhajul Abidin ni, dia nak menghidupkan panca indera yang ke-6. Kita zahir dia ada 5 panca indera: mata, penglihatan, pendengaran, bau, pencium, penjabat, tu bahasa tani, bahasa itulah maksudnya sentuh, rasa dengan lidah. 5 panca indera ni. Panca indera ke-6 apa? Dia panggil ain basirah. Bahasa kita selalu sebut mata hati. Mata hati bukan mata ni. Mata hati pula bukan bodoh hayal mata hati tak. Mata hati ada ilmu dia macam mana nak celek lagi mata tu celek. Dia bukan ada mata yang mata kita buka macam tu celek, bukan. Dia ada latihan, ada ilmu dia. Nak macam mana nak bagi celek mata hati. Yang tu kena berguru khas tu. Di sebab saya baca kat tuan-tuan kitab ni, ada yang ilmu am tu saya ajarlah kat tuan-tuan. Ilmu khas tu kena ngaji khas lah. Baik, sekali lalu sebut itu. Jadi mudah-mudahan Allah Ta'ala mudahkan kita untuk belajar, untuk bagi faham macam mana batin ni supaya hati sanubari kita boleh hidup Allah Ta'ala. Celek mata hati, mata itu hidup. Panca indera kita yang ke-6 ni boleh istilahnya idrak ke Allah Ta'ala. Hati ni ada sentiasa hubungan ke Allah Ta'ala, sedar ke Allah Ta'ala, yakin ke Allah Ta'ala, zikir ke Allah Ta'ala, fikir ke Allah Ta'ala. Macam tu kot bahasa dia. Itulah dipanggil ilmu batin. Kalau nisbah perkahwinan pun orang kata nafkah zahir, nafkah batin. Yang tu pun betul juga, bagi betul juga faham. Ada orang kata nafkah zahir ni makan minum, nafkah batin tu hak tu kan. Betul kan? Selalu kita dengar hak tu orang sebut kan. Kena bagi nafkah zahir, nafkah batin. Ramai sangat orang faham nafkah batin ni apa dia? Hak tu kan. Cukup kot saya sebut itu hak tu kan. Tak payah minta hurai tak apa dah. Nafkah batin kan tu. Kan? Nafkah zahir. Saya ngaji guru ajar nak tengok dia hukum nafkah batin ke zahir macam ni. Mu selak nampak tak? Sorry sikit, kotor sikit lah sebut tu. Selak nampak tak? Nampak tak? Soal, kalau nampak zahir ke batin? Zahir eh? Bukan nafkah batin tu, nafkah zahir. Tak faham. Tu pun tak erti kan. Tu kita bodoh macam tu. Tertipu dah bodoh tu. Duk pakai tu lah nafkah batin. Isteri ni bagi nafkah batin bukan tu. Tu nafkah zahir. Nafkah batin apa? Kena ajar dia bab beriman. Nak ajar dia beriman apa? Kita pun tak pernah belajar bab beriman. Nak ajar dia macam mana kasih Rasul. Nak kasih Rasul apa? Kita pun tak kasih Rasul. Nak ajar macam mana nak hidupkan hati. Nak hidupkan hati apa? Hati kita bergelak gelemat. Pergi masjid pun malah. Ngaji duduk luar pula tu. Sampai tu isap okok. Siapa dia tak tahu lah. Contoh kan. Bini lah masuk dalam masjid mengaji. Tok lelaki ngaji di luar tu. Macam mana nak ajar ilmu batin kat isteri? Macam mana nak bagi nafkah batin? Nafkah batin yang faham situ. Tak apa lagi. Orang cerita dah boleh-boleh. Tak faham lagi. Kasar sikit lah saya punya bahasa tu. Sorry. Jadi Allah Ta'ala dia jadikan kita alam syahadah ni, alam barzah tu, alam jin, alam malaikat tu. Dan bila dibangkitkan kita esok atas nama alam tu, alam akhirat, semua ni nama dia makhluk, semua ciptaan Allah Ta'ala.
Ada ilmu yang kita kena mengaji untuk faham juga tu. InsyaAllah sampai tempat yang kita akan bicara tu. Yang kata semua ni adalah makhluk Allah Ta'ala. Allah Ta'ala yang urus. Apatah lagi bila istilahnya pindah ke alam barzah nanti, memang masa tu kalau ibarat para ulama dia kata pindah alam barzah, kalau kat dunia ni kita tak faham, tak kenal perjalanan batin tu, masuk jalan barzah mati aja, dia ibarat macam orang tidur terjaga. Dia punya bahasa macam tu. Mati ya. Baru batin dia hidup. Tapi apa guna? Dah duduk alam barzah, tak boleh balik dah. Minta balik, farji'na na'mal salihah inna muqinun, memang yakin sungguh Allah Ta'ala masa tu. Tak guna dah, menangis air mata darah kali pun tak boleh tobek, tak boleh pergi dah alam dunia ni. Jadi sebelum mati tu, ni yang nak kena mengaji, nak kena belajar, nak kena faham macam mana walaupun kita duduk alam syahadah ni, tapi batin ni, hati ni boleh pergi dah alam barzah. Pergi bahasa kita, batin ni boleh pergi dah alam malakut, kau nak sebut bahasa itu. Ada ilmu dia, ada disiplin dia. Kalau saya sebut tu lagi takut salah faham pula nak sebut ni. Macam mana kita walaupun duduk sini, Allah Ta'ala memang tak boleh tengok dengan mata, tapi boleh cerah akidah kita, fahaman kita, yakin kita dengan Allah Ta'ala, sehingga lebihlah yakin dengan apa yang kita boleh tengok dengan mata, apa yang kita boleh dengar dengan telinga, apa kita boleh bau dengan hidung, apa kita boleh sentuh dengan tangan, apa yang kita boleh rasa dengan lidah. Macam mana nak belajar boleh yakin Allah Ta'ala, lebih yakin daripada kita tengok diri kita sendiri. Kasih kita kat Rasulullah lebih daripada kita kasih diri kita sendiri. Tu pelajaran iman tu, besar tu pelajaran tu. Mudah-mudahan Allah mudahkan urusan tu, beri kita kesempatan, kelapangan masa, dibukakan hati sanubari kita, dibagikan kita lembut pula hati sanubari, walaupun belajar sikit tapi faham tu dalam. Mudahan insya-Allah. Baik. Tidaklah terciptakan makhluk jin dan manusia itu melainkan dengan persediaan untuk pengabdian diri kepada Allah Ta'ala. Ayat tu terjemahkan firman Allah Ta'ala, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Itu saya pernah cerita kat tuan-tuan, kitab ni saya cadang nak baca dan alhamdulillah ramai tuan-tuan pegang kitab ni. Pasal apa? Tuan-tuan tengok terjemah dia tu, sedap tuan-tuan. Payah kita nak tengok kitab-kitab yang ada terjemah macam ni. Dia terjemah tu memang cantik bahasa dah. Itulah maksud ayat Quran yang sepatutnya kita kena faham, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Kita selalu dengar, tidaklah aku ciptakan jin dan manusia melainkan untuk menyembah aku. Kalau kita jemah itu, kita biasa dengar itu. Tengok dia sebut sekali lalu, dia kata tidaklah terciptakan makhluk jin dan manusia itu melainkan, dia buat sikit-sikit ya perkataan tu, tapi sedap perkataan tu, melainkan persediaan untuk pengabdian diri kepada Allah Ta'ala. Bila Allah buat kita ni apa? Kita ni Allah Ta'ala dah siapkan kelengkapan untuk ada persediaan menzahirkan kehambaan diri kepada Allah Ta'ala. Itu maksud liya'budun. Pasal tanggungjawab kita dan matlamat kita dalam hidup ni untuk ni. Apa dia? Persediaan untuk jadi hamba Allah Ta'ala dah bagi. Dengan panca indera anggota, kebolehan kita untuk berfikir, mengenal, memahami ke Allah Ta'ala, Allah Ta'ala dah bagi semua. Jadi sepatutnya bila datang ni, khasnya bila kita dibesarkan, balik, berakal, berguru betul-betul, sepatutnya memang boleh capai tahap hamba tu. Memang boleh. Pasal Allah Ta'ala, Dia telah mensediakan kita segala kelengkapan bagaimana untuk hidup atau muka bumi ini menzahirkan kehambaan, kefakiran, keberhajatan diri kita ke Allah Ta'ala, sentiasa merasa diri kita hamba. Memang dia bagi kelengkapan cukup, lengkap, tak ada kurang sikit pun. Bahkan didatangkan guider kat kita. Siapa? Nabi, Rasul. Kita zaman kita tak ada lah Nabi Rasul, tapi ada pewaris Nabi dan Rasul. Akan jadi petunjuk
Dia akan jadi istilahnya mazharul hadi, akan jadi orang yang menjadi sabab untuk memberikan kita tunjuk jalan macam mana jalan lurus untuk menghidupkan hati sanubari kita ke Allah Ta'ala. Itu maksud kita diciptakan. Dan insya-Allah dengan kita belajar seumpama kitab ni jadi sebab untuk memudahkan kita untuk boleh mencapai matlamat ni, insya-Allah. Sambung. Maka jalan bagi orang yang bertujuan ke arahnya sangatlah terang, dan keterangan tentang kebesaran Allah itu kepada setiap orang yang melihat, merenung dan memikirkan amatlah nyata. Tetapi Allah dengan kekuasaannya boleh melakukan mengikut ketentuan kehendaknya, sama ada disesatkan atau diberi petunjuk kepada siapa-siapa yang dikehendakinya. Dialah sahaja yang terlebih mengetahui dengan orang yang mendapat petunjuk daripadanya. Jelas rasanya dia sebut. Dia nak beritahu kat kita apa? Jalan nak pergi ke Allah Ta'ala ni sangat terang. Jadi kalau dia kata terang tu, kita ni kalau duk kelam lagi, maksudnya ada masalah lah kita. Macam tu ya, dia punya, itulah saya tak carah panjang pun cukup lah. Pasal dia kata terang. Terang mana aku tak kerti pun. Nak ngerti ke nak tak pernah belajar. Belajar pun duk menyorok. Sikit lagi usik buat tu. Belajar pun saat mari, saat tak mari, saat datang, saat tak datang. Untuk saat bersungguh, tak bersungguh. Tapi dia kata sebenarnya jalan untuk ke Allah Ta'ala sangat terang. InsyaAllah kita belajar ni memang jumpa ni kita akan tengok memang terang sebenarnya tuan-tuan. Jangan saya sebut kalau saya tanya tuan-tuan mesti boleh jawab. Saya nak kata ada benda yang kalau kita tak mengaji panjang, berkitab, berguru, bertahun-tahun mengadap, mengaji pondok sekalipun kita tak dapat peluang macam tu, katalah itu. Saya tanya ni mesti ada benda sangat terang, tuan-tuan mesti boleh jawab. Jawab misalnya. Ada tak makhluk yang kekal abadi? Dengan zat dia sendiri boleh kekal abadi? Ada? Ada? Kalau makhluk tak boleh kekal abadi, apa sifat yang ada pada makhluk? Binasa. Itu siapa yang akan kekal? Yang memang kekal ni siapa? Siap. Itu kita ni hidup nak matlamat dengan siapa? Nak matlamat hak hancur binasa ke? Nak matlamat kepada hak kekal? Ya. Tak boleh jawab. Jeng kalau itu tak boleh jawab tu. Mestilah cari hak kekal. Makhluk semua binasa. Jangan ketahui lain, kita pun binasa. Jadi kita hidup bukan cari kita, bukan untuk kepuasan diri kita, apatah lagi nafsu kita, setan kita lagi bukan untuk cari apa, untuk matlamat kita isteri, matlamat kita anak, matlamat kita pangkat. Tak ada pasal matlamat kita Allah. Yang nasyid-nasyid ulama-ulama kita susun pun kata apa dia? Allahumma yatuna. Allah ni matlamat kita. Our destination is Allah. Itu kita punya destination. Mesti pergi kat dia. Nak tak nak, suka tak suka, mesti pergi ke dia. Cuma jalan nak pergi dia tu, nisbah dia sebut sini, keterangan mengenai hebatnya Allah Ta'ala pun kata dia sangat terang. Cuma dia ada pelajaran yang kita kena ada kebolehan untuk merenung, memikir, dan kalau nak proses tu mesti berguru. Masa mudah itu. Pasal tanpa panduan guru tak boleh kan, dia buntu. Kalau tak perlu pada guru, nescaya Allah Ta'ala tak hantar Nabi Rasul untuk ajar kita faham la ilaha illallah. Dan memang Allah Ta'ala hantar Nabi Rasul pun untuk ajar semata-mata nak ajar la ilaha illallah dan mengajar bab kerasulan Muhammadur Rasulullah. Nabi tak diajar, tak dihantar, Nabi Rasul tak dihantar oleh Allah Ta'ala ajar matematik, ajar geografi, ajar sains, tak. Ajar apa lagi engineering, bab electricity tak ada pasal, dia tak ajar bab tenaga kinetik, tenaga keupayaan, tenaga kimia tak ada pasal. Nabi Rasul tak ajar tu deh. Dia ajar dia tu pun nak apa? Untuk bagi kita kenal la ilaha illallah. Jadi kena berguru, ada ilmu yang kena ambil. Dengan tu baru kita nanti ada keupayaan untuk boleh merenung dan memikir. Dan ilmu merenung memikir ke Allah Ta'ala pun bukan susah.
Tu yang dia kata, semua tu terang, nyata, amatlah nyata. Okey. Nisbah Allah, Allah boleh beri petunjuk macam mana dia turunkan hujan atas pokok kayu. Pokok kayu tak payah cari hujan, tak payah minta hujan, dia boleh turunkan hujan. Memang boleh tak? Betul tak? Tapi bukan sunnah Allah Ta'ala buat itu. Bukan itu. Dan kita pun bukan pokok kayu. Kita manusia, ada akal. Jadi macam mana untuk jalan untuk dapat hidayat boleh kenal Allah Ta'ala? Di fardu atas kita untuk bekerja, bertindak, beramal, pergi berguru, mengaji, menuntut untuk boleh sampai jalan ke Allah Ta'ala. Yang itulah kerenah kehidupan. Itulah kerenah kehidupan. Siapa yang gagal pergi cari apa sepatutnya pergi cari, gagal di sini nanti gagal di sana. Na'udzubillah. Satu, nisbah Allah Ta'ala dia boleh saja bagi hidayat mudah-mudah. Nisbah Allah dia lagi tahu siapa dapat hidayat, siapa yang sesat. Dia memang boleh bagi sesat dan bagi hidayat. Dan dia dah hantar Nabi Rasul tunjuk jalan hidayat dan jalan sesat. Kat kita lah kena perhati elok-elok mana jalan sesat, mana jalan hidayat. Isyarat Quran, inna hadaina hus-sabila imma syakiran wa imma kafura. Kata Allah Ta'ala, kami dah tunjuk dah kat manusia sabil, jalan. Dia hantar Nabi Rasul, ulama, tutup guru, dia tunjuk dah. Zaman sekarang ni kalau ada fitnah pun di kalangan orang-orang ilmuwan Islam, bunyinya ilmu Islam tapi rupanya rosakkan Islam. Ada. Allah Ta'ala bagi tunjuk dah mana jalan hak, jalan betul. Tambah ada pamau Wahabi lah, Syiah lah, liberal lah. Dia dah bagi terbentang depan kita untuk kita kenal siapa hak, siapa batil ni. Kat kita lah. Dia atas kata kunci untuk mengenal, untuk pergi cari dan mengenal pasti, akal Allah Ta'ala beri dengan sempurna untuk kita untuk mengenali siapa yang sepatutnya kita patuhi dan ekori. Yang tu kot bahasa dia. Siapa yang kita kena ikut, siapa yang kita kena taati, dan siapa kita menjauhkan diri. Ada benda yang kalau tak syarah panjang pun ada prinsip, kita faham itu. Cuma dia ada cabaran yang banyak. Ada musuh yang kita kena kenal pasti, syaitan, nafsu, lagi apa? Dunia, pangkat, wang ringgit, tanah, ternakan, kemuliaan, kebesaran, pujian. Ni benda-benda yang menghancurkan kita. Kalau kita tak mengaji betul-betul, tak dapat panduan yang betul, terlentang terak kita, kan? Yang tu yang kata Allah Ta'ala, dia bagi dah tunjuk dah jalan betul, tutup guru semua ada. Sepatutnya kita kena pergi cari dan usaha. Dia kata imma syakiran wa imma kafura. Terpulang kat kita untuk jadi orang kafir. Syakur, imma syakiran, nak jadi orang bersyukur, kenal siapa Allah Ta'ala, hidup sebagai hamba, ataupun kafura, mengingkar, bangkang, tak peduli ke Allah Ta'ala. Kalau ambil Islam pun macam melepaskan betok di tangga. Betok di tangga, tak bisa dengar, tanya lain. Apa maksudnya? Buat acuh tak acuh, buat sambil lewah. Rezeki yang Allah Ta'ala jamin, pergi cari. Sanggup keluar negeri, tinggal anak bini, tapi majlis ilmu sebelah rumah tak boleh hadir. Ya. Sikitlah dengan bahasa gitu. Baik, terus. Apalah kiranya rahmat Allah dicucuri ke atas ruh yang dipertuan penghulu sekalian Rasul-Rasul, begitu juga hendaknya ke atas arwah ahli keluarganya yang banyak sekali menabur bakti, nama yang harum ke sekota alam, lagi suci bersih zahir dan batin mereka. Ya Allah, mohon limpahkan kesejahteraan serta sanjungan kebesaran yang agung berterusan hingga ke hari kiamat ke atas ruh baginda sallallahu alaihi wasallam. Okey. Yang ni dia nak mulakan kitab dia setelah dia bismillah, alhamdulillah, puji ke Allah Ta'ala. Dia nak minta apalah kiranya untuk bahasa dia. Sedap lembut dia pakai. Bahasa maksudnya doa lah. Kata dia mudah-mudahan ya Allah kau kurniakanlah atas bahasa kita sebut ni selawat dan salam ke atas Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Begitu juga dia sebut sini siapa dia ni. Begitu juga ke atas roh kaum keluarga dia. Begitu juga
termasuk dalam tu para sahabat dia. Pasal apa ni? Antara kaedah kita diajar, kaedah ulama ahli sunnah wal jamaah ni, selain pada Rasulullah, antara golongan yang kita kena muliakan adalah para sahabat. Antara kumpulan yang kita kena muliakan adalah istilahnya ahli bait Nabi sallallahu alaihi wasallam. Siapa ahli bait Nabi sallallahu alaihi wasallam? Isteri dia, keturunan dia. Nama lagi ada ke lagi keturunan Nabi? Ada. Cuma keturunan Nabi melalui anak lelaki tak ada lah. Pasal yang ada keturunan Rasulullah ni melalui anak dia Sayyidatina Fatimah, yang tu yang banyak cucu baginda Nabi SAW, Sayyidah Hasan dan Husain. Memang ada sejarah panjang tu. Jadi yang banyak golongan-golongan yang istilahnya nama ahli bait Nabi SAW ni, sampai zaman sekarang ni, jika ada pertalian darah mereka ni dengan Rasulullah, wajib atas kita memberi kemuliaan pada orang yang ada pertalian darah dengan Nabi kita Muhammad SAW. Dan mereka ni atas aturan agama kita, biasanya mereka ni ada salah silah berhubung, ada ditulis, dicatat keturunan-keturunan mereka sampai kepada Nabi kita Muhammad SAW. Zaman ni atas umum bahasa disebut siapa dia yang keturunan Nabi ni, golongan habaib, orang yang ada sayyid di depan tu. Pasal memang dah jadi tertib daripada orang dulu-dulu kala, siapa yang ada hubungan dengan Rasulullah ni, dia ada tertib penamaan keturunan, supaya orang boleh jaga kehormatan yang sepatutnya diberi pada keturunan Nabi. Jadi kita yang tak ada atas nama Habib, tak ada nama Sayyid ni, atas satu nak sebutnya tanggungjawab yang kita kena faham, kena beri penghormatan kepada orang-orang yang ada pangkat-pangkat dengan sebab ada keturunan dengan Nabi kita Muhammad SAW. Dan kita dapat lihat biasanya memang orang yang atas nama, ada nama Habib, ada Sayyid ni, kalau tuan-tuan saya tak tahu, saya dalam pemerhatian yang pernah setakat ni pernah jumpa lah, memang orang yang ada nama Sayyid, Syarifah, biasanya lah, semua nama dia ni, dia bukan reka-reka. Yang kalau memang betul ada kehubungan dengan keturunan Rasulullah, begitu juga nama Habib-Habib ni, kita akan lihat tingkah laku, akhlak mereka, Masya Allah. Masya Allah, saya nak kata macam mana. Kalau kata dia buah pun, ada satu benda yang kita akan lihat, dia hubungan dengan Allah Ta'ala dan hubungan dengan Rasulullah ada. Kalah kita kan. Tuan-tuan saya tak tahu, saya pernah jumpa satu saya sebut kan. Kadang kita tengok kita mengaji, dia mengaji biasa lah, tapi dia ada nama Sayyid. Dia ada nama Sayyid. Bila dia ada nama Sayyid ni, walaupun kita ni duk mengaji macam ni, kita tengok tanya dia, rupanya dia duk diam-diam tu duk selawat kat Nabi Muhammad SAW. Hidup selawat di mulut, di hati. Pasal apa? Tok Wan aku. Kita macam asing pasal kita tak ada keturunan Nabi. Dia ada, dia bangga, dia ada bangga. Aku ni keturunan Tok Wan aku Nabi Muhammad. Betul, dia ada jiwa tu. Kita ada tak? Nabi aku Nabi Muhammad ada. Tajang itu okey. Ada tak? Saya silap bela tu. Memanglah Nabi kita Nabi Muhammad, tapi perasaan kasih tu ada. Dia buah macam mana pun, aku ni keturunan Nabi, Tok Wan aku Nabi Muhammad. Gila apa aku tak ikut Nabi Muhammad? Walaupun dia tak ikut 100%, jiwa dia tu ada. Kita yang duk sembahyang hari-hari pun tak ada kasih dengan Rasulullah macam tu. Tu saya kata, golongan ni kalau memang dia ada keturunan dengan Rasulullah, kita akan dapat satu keadaan yang ajib, maksudnya luar biasa. Satu, dalam kaedah diajar oleh para ulama kita, orang yang ada keturunan benar-benar memang adalah keturunan Nabi kita Muhammad SAW ni, atas kewajipan atas kita, wajib memberi penghormatan. Saya ngaji dulu ada tutur buat misal macam ni, dia kata buat bandingan macam keturunan raja. Dan kalau dia ni keturunan raja, nama keturunan ni, walaupun kita kata dia tak jadilah raja lagi, tapi dia keturunan raja, wajib ada penghormatan yang kita kena beri pada dia. Macam apa? Keturunan raja-raja. Itulah saya sebut lebih kurang mudah. Tapi kalau raja-raja pun dia raja ya. Yang ni bukan raja, ni Nabi Muhammad Satu tang akidah ke Rasulullah satu hal. Kita ni yang tak ada keturunan Rasulullah, apa nak buat?
Cari jalan nak boleh ada hubungan dengan Nabi. Apa jalan dia? Yang tu yang disebut oleh para ulama, khasnya ada anjuran pula dalam Quran, banyaklah kita selawat dan salam atas Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Khasnya malam Jumaat, siang Jumaat. Hari Jumaat ialah memang hari istimewa yang disuruh kita perbanyakkan selawat atas Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi orang yang disebut sebagai penghulu sekalian Rasul semua dengan sifat-sifat pujian yang disebut tu tiada lain melainkan dia adalah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sambung. Wahai saudara-saudaraku, ketahuilah oleh tuan-tuan sekalian, mudah-mudahan Allah juga memberikan kebahagiaan kepada tuan-tuan dan saya juga dengan sepenuh keredaannya. Sesungguhnya melakukan pengabdian diri beribadah itu adalah hasil daripada ilmu pengetahuan, faedah perjalanan hidup, umur, bakti, khidmat bagi sekalian hamba yang berhemah tinggi, taat kepada penciptanya Allah Ta'ala, semata-mata mencari limpah keredaannya jua. Barang dagangan bagi awliya Allah, iaitu mereka yang dapat menguasai dirinya mentaati syariat Allah dengan sepenuh-penuhnya, jalan bagi orang-orang yang berperibadi dengan takwa, peruntukan orang-orang yang unggul kemuliaan, matlamat tujuan orang-orang yang bercita-cita tinggi, dan simbol tanda orang-orang yang mulia lagi budiman yang luhur, kemahiran kepada ini, kepandaian orang-orang yang masyhur lagi lagi ayatnya, ibadat dia usaha orang-orang yang mempunyai penglihatan yang jelas. Sikit lagi. Ia adalah satu jalan yang tunggal bagi mencapai kebahagiaan yang abadi dan tangga ke arah syurga. Allah berfirman di dalam surah Al-Anbiya ayat 92, wa ana rabbukum fa'budun. Ana tu macam pendek. Wa ana rabbukum fa'budun, artinya dan akulah Tuhan kamu, maka sembahlah kamu akan daku. Baik. Jadi dia nak mula masuk kitab dia lah selepas dia berselawat dan salam atas Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ni. Dia panggil, kata dia, saya bacalah sikit perkataan dia sebut tu. Wahai saudaraku, ketahuilah, kata dia, dan didoakan kepada kita mudah-mudahan Allah Ta'ala memberikan kita kebahagiaan dan kepada kita semua dan juga kepada dia sendiri dengan sepenuh keredaannya. Mudah-mudahan tu doa dia. Amin ya rabbal alamin. Kita nak baca juga sikit walaupun dah baca sekali lalu tadi. Dia kata sesungguhnya melakukan pengabdian diri, dengan bahasa lainnya ibadah, adalah hasil daripada ilmu pengetahuan. Untuk menzahirkan pengabdian diri, dia tak ada jalan lain, dia mesti dengan ilmu. Jalan nak pergi ke orang Ta'ala, dia mesti ada ilmu. Nak jadi abid mesti ada ilmu. Tanpa ilmu tak boleh. Bahkan jangan kata nak jadi hamba Allah kan. Alah, nak jadi postman pun kena ada ilmu. Mu tak reti nak baca alamat, tak tahu tengok postcode, mampu tak jumpa Allah. Sekali lalu lah kan. Apatah lagi nak cari bukan jalan, cari jalan rumah orang, cari lorong-lorong, cari apa? Nak pergi jalan ke Allah Ta'ala. Mesti, kata dia, tak boleh nak jadi beribadat, pengabdian diri, menzahirkan hambaan diri, rasa kita ni berhajat pada Allah Ta'ala. Dia mesti melalui proses ilmu. Dan kata dia, boleh mengabdikan diri ni, dia adalah faedah perjalanan hidup. Hidup kita, hidup berjalan ni besar sekali. Faedah dia tahu mana? Boleh mengabdi diri ke Allah Ta'ala. Kalau hidup berjalan hidup walaupun umur panjang, tak boleh mengabdi diri pada Allah Ta'ala, tak jadi, tak sampai matlamat. Dan dia kata faedah berjalan ni boleh bakti khidmat bagi sekalian hamba yang berhemah tinggi. Kalau orang yang memang ada hemah tinggi, memang hidup dia untuk berbakti sebagai hamba. Dan bakti ni, bakti siapa? Kepada Allah Maha Pencipta.
Jadi semua nak sebut sekali lalu. Macam mana nak boleh pengabdian diri? Dan pengabdian diri ni dia bukan berlakon, bukan sekejap-sekejap. 5 kali sehari, yang ni yang fardu tak dapat tidak, memang kena buat. Pengabdian diri ke Allah Ta'ala ni 24 jam. Dan besar sekali perjalanan dia bukan perjalanan zahir, tapi perjalanan batin. Dengan batin kita ada hubungan dengan Allah Ta'ala, dengan ilmu yang kita dah belajar ni, insya-Allah. Dengan batin kita ada hubungan dengan Allah Ta'ala, akan membawa kepada zahir kita pun taat kepada Allah Ta'ala. Yang ni perjalanan asal yang ditunjuk oleh para ulama. Macam mana sepatutnya perjalanan untuk Islam menzahirkan keabdian diri kepada Allah Ta'ala. Dengan hati yang kenal, ditarbiah dengan akidah untuk yakin ke Allah. Dengan tu tak istilahnya meluap-luap perasaan dan keadaan kita untuk menzahirkan ketaatan dengan raga. Jiwa dah ada taat dan kenal Allah Ta'ala, dizahir dan dipraktikkan pula dengan raga kita, harta benda kita, masa kita, apa lagi, ibu kita, bapa kita, isteri kita, anak kita, harta benda kita, pangkat kita, kebesaran kita, kekuatan kita, fikiran kita untuk Allah Ta'ala SWT. Punca dia apa siapa? Hati yang kenal dengan Allah Ta'ala. Ni perjalanan untuk menzahirkan pengabdian diri pada Allah Ta'ala. Inilah jalan-jalan yang sepatutnya kita kena lalui. Dapat perjalanan ni, insya-Allah baru boleh, atau istilahnya melalui perjalanan sebagai seorang hamba yang hati ni tak pernah lekang daripada mengingati Allah Subhanahu Wa Taala. Ada pelajaran dia, insya-Allah panjang umur Taala, mudah-mudahan ni mudahan kita sikit lagi juga baca tu, pasal bahasa dia sedap sangat. Pula tu nak kata macam mana dalam bahasa dia pakai tu. Yang hidup ni kata dia semata-mata mencari limpah keredaannya jua, dan menjadi pengabdian diri ni kata dia adalah barang dagangan para aulia Allah. Wali-wali ni dagangan dia boleh jadi hamba. Apa saja dia hidup tak ada lain melainkan matlamat dia sabab untuk jadi hamba, menzahirkan hamba diri ke Allah Ta'ala. Apa dia? Itulah barang dagangan dia. Dalam bahasa tu saya tak syarah panjang pun, padalah bahasa tu. Mereka dapat yang baik. Para aulia ni pula adalah mereka yang dapat menguasai dirinya untuk mentaati syariat Allah Ta'ala dengan sepenuh-penuhnya. Masya-Allah. Bila sepenuh-penuhnya atas nama syariat, syariat mana? Syariat zahir pun dia boleh taat sepenuh-penuhnya, syariat batin pun boleh taat sepenuh-penuhnya. Saya ngaji dulu tu guru sebut kan, buat misal taat zahir macam mana? Selipar ni kalau dia tertukar selipar belah kanan pakai dulu, dia tertukar pakai sebelah kiri dulu, menangis 40 hari. Kita dengar betul kan, kita dengar je tu kan, tapi mereka hidup macam tu. Kalau pakai baju ni, sarung ni, kita tak pernah perhati pun kan, pakai baju tu kerebas-kerebas siap kan. Sarung baju tu masuk tangan kiri dulu, bukan sengaja, kelang kabut ke, tak apa nak cepat sikit ke, terlambat ke apa kan, tersarung tangan kiri dulu, waktu baru keluar tangan kanan, tersarung tu ya, bukan sengaja. Astagfirullahaladzim, ya Allah, zalamna anfusana, rasa buat salah besar dah. Pasal apa? Dia taat kepada Allah Ta'ala, taat setaat-taatnya. Ini siapa? Para wali ni. Wali pun taat macam ni kan? Nabi macam mana? Rasul macam mana? Ulul azmi tadi macam mana? Itu yang kita belajar bab akidah. Nabi Rasul ni wajib intiqad maksum, tak ada dosa sama sekali. Jangan kata Nabi Rasul. Wali pun kalau boleh, dia memang dosa ni tak pernah ada teringin nak buat dosa. Bahkan tersalah seorang masuk lengan baju boh kiri dulu pun nangis lah. Tak payah tengok.
Oh. Kalau nak makan nasi tu, dia makan nasi tu, saya tak ingat nama wali tu apa. Lama saya ni nama-nama kadang payah nak ingat. Antara kisah duk ngaji dulu, saya duk ngaji, tu dia buat kisah para awliya Allah Ta'ala ni. Dia kalau ada orang jamu nasi kat dia, sebelum dia nak makan, dia nangis dulu. Nangis macam apa? Ya Allah, aku tak minta rezekimu sedia dah untuk aku. Bukan saja nasi, ni dengan lauk, dengan kambing, dengan ayam, dengan ikan, dengan sayur, dengan air panas, air sejuk. Orang main hidak lagi. Dia tengok tu pun, ya Allah, orang jamu dah ni, semua datang padamu. Aku takut gini, ya Allah. Lagi aku makan, aku tidur. Astagfirullah. Ya Allah, ampunkanlah aku. Tak makan tu teriak siap. Nangis. Sebab takut nikmat ambil tu tak boleh bersyukur, letak betul tempat orang Ta'ala beri. Makan tu untuk kuat diri, makin kuat ibadat. Takut makan-makan ni bukan kuat ibadat, lebuh ibadat. Tengok makanan tu menangis siap lah. Ada kita hidup ada. Tuan-tuan tak apalah wali-wali, saya ada lagi. Tak lagi. Saya tengok makanan duduk macam ni, sedap kan ni tadi. Tengok belanja pula, pergi makan kedai, tengok orang tolong bayar. Mujuh bayar, tak habis duit aku. Sikit lah, sorry saya sebut tu. Tuan-tuan tukut tak biasa, saya selalu kena tu. Kita makan, nak bayar. Ada orang bayar lah Ustaz. Apa dia? Ada orang tadi duduk macam ni. Tu lah. Ni tak payah bayar. Tak payah, dia pun bayar siap lah. Tu pun ada baki. Dia kata nanti saya ambil kemudian. Dia bagi siap lah 100. Kata. Baik. Nak fikir lah. Kalau kita macam mana? Mujur tu kan. Kita buat-buat lah terpegun-terperangat. Bayar dah. Tak lah hati macam mana? Tuan-tuan, itu saya sebut saya. Tuan-tuan saya tak tahu. Kalau para awliya macam mana? Saya biasa jumpa kan. Orang awam macam pun. Tapi orang yang soleh-soleh ni, dia keluar. Saya pernah ikut jemaah-jemaah dakwah ni. Yang pernah saya khidmat ni selalu jemaah luar negeri ya, pasal saya kerti bahasa Arab sikit. Bila dia main Malaysia ni nak terjemah bahasa Arab, ramai tak kerti, saya khidmat lah selalu. Khidmat tu, kita beli barang, kita nak khidmat ni, orang luar negara ni. Datang main Malaysia, buat kerja dakwah, kita tolong terjemah kan. Beli barang, saya buat keluar duit, nak bayar. Kata la nahtaju ila amwalika. Kami tak perlu duitmu, bahasa kita senang. Aku tak nak duitmu. Lana amwalna, kami ada harta kami. Kami main Malaysia ni kata dia. Jina ila Malaysia linunfiqa amwalana fi sabilillah. Kami duit kami ni main Malaysia ni untuk kami nak guna harta kami ni nak belanja jalan Allah Taala. Mu tolong tak payah bayar untuk aku. Aku nak bayar. Bahkan tanya, mu nak makan apa? Dia tanya kita nak makan apa? Kita nak khidmat untuk dia, nak tolong bayar. Dia tanya kita makan apa? Dia kata, anta tuhibbu hadha? Beli buah tu, dia tanya kita, ni nak ni, sedap tak ni? Ada buah dia tak rasa makan. Ini sedap ni. Tutup muka kita malu. Astagfirullahaladzim. Kaifah? Kita nak pelagah dengan dia. Dah kata, la, maluka haram. Kata. Entah, bukan wali, orang awam ya. Ada umat Nabi Muhammad SAW ni macam ni perasaan dia untuk belanja jalan Allah Ta'ala kan. Ada kan? Dengar saya sebut. Ada kan? Ramai. Kok kita tak bisa jumpa? Ada kan? Saya jumpa dah satu, saya cerita. Allah. Jadi untuk menzahirkan kehambaan diri ni, dia bukan ada kasih dengan harta kan? Harta ni dia belanja. Bukan harta kami pun, kata dia. Ni Allah Ta'ala bagi. Tanya pun, saya tanya, kerja kat negeri kamu, kerja apa? Yang ni tukar kasut, ni terlibat teksi, ni pembuat aiskrim. Wah, ingat kau pensyarah universiti mana-mana, tapi buat keluar 50 dengan 100 tempat tu. Tak ada sayang langsung. Dia pula belanja pula, kata dia, ini kami nak buat kenduri, kami nak belanja. Semua yang main dengar ni, belajar. Jom pergi semua makan. Semua dia bayar. Dia bayar. Kita kalau orang mujur lah belanja aku. Lain kan. Pasal apa ni? Orang macam ni, orang yang dah terlatih, dia nak menzahir kehambaan diri,
Duit ni dia tak jadi tempat bergantung sikit pun. Bahkan dia yakin dengan aku belanja ni, yang bagi rezeki aku Allah. Macam air laut, aku ambil bagi secebok, main 10 cebok. Tak pernah risau langsung. Jadi kata dia, dengan mengabdikan diri ni, dia ialah jalan bagi orang yang berperibadi dengan takwa. Dia adalah menjadikan apa, mengabdi diri pada Allah Ta'ala ni, dia adalah peruntukan orang-orang yang unggul kemuliaan. Bahasa dia semua canggih-canggih dia pakai. Satu saya nak baca sekali lagi, walaupun dah baca tadi. Matlamat tujuan orang-orang yang bercita-cita tinggi, orang yang nak dapat hidup dia menzahirkan hambaan ni, adalah orang yang memang cita-cita sangat tinggi. Pasal memang ketinggian makhluk nama manusia ni boleh mengabdikan diri pada Allah Ta'ala, menzahirkan hamba. Cuma menzahirkan hamba tu besar pelajaran kita akan jumpa ni. Kalau saya sebut ini macam mana? Allah. Saya buat misal ya tuan-tuan, untuk tunjuk kereta ni. Lepas tu saya nak berhenti lah. Masa kita pun dah lebih sikit ni. Saya nak tunjuk kereta macam mana kata dia adalah matlamat tujuan orang yang bercita-cita tinggi. Itulah nak mengabdikan diri pada Allah Ta'ala. Tengok saya nak tunjuk kata mengabdikan diri. Allah. Saya buat misal ni, katalah saya bukan nak cerita hamba, tapi saya nak cerita yang dalam medium kita, kefahaman kita. Pasal kita Malaysia tak ada hamba, kita pun tak pernah hidup zaman perhambaan kan. Kadang tak pernah terfikir kita hamba ni apa. Saya buat misal macam ni. Katalah kita ada majikan kita, satu hari dia panggil kita, dia bagi kita duit. Dia bagi kita 10,000. Dia suruh kita pergi cari orang susah, sebarkan ataupun agihkan duit ni kepada orang susah dan memerlukan. Sikit soal. Dah bos bagi, kita dapat duit tu, tuan-tuan rasa apa? Seronok lah. Seronok siapa? Dapat duit 10,000 tu. Dapat duit. Dapat duit pun dia suruh buat apa? Dia bagi ke orang, bukan jadi milikmu. Nak seronok buat apa? Pekerja yang baik ialah dia dapat tu macam mana? Dia tak rasa duit dia walaupun besar. Saya beri contoh 10,000 ni. Dia buat apa? Dia akan tunaikan apa tuntutan dia. Siapa orang susah dia bagi. Sekupang pun dia tak usik. Siapa? Dia tahu ni bukan duit aku. Aku cuma sebagai pemegang amanah. Yang penting apa aku buat dengan bos redha kat aku. Ni pekerja yang baik sekali. Kalau bagi 10,000, 5,000 kat dia, 5,000 je dia agih. Ini apa? Kalau dia agih semua pun, tapi dalam hati ni dia apa suruh bagi aku bagi kat orang, kat aku dia tak bagi pun. Bagilah upah apa sikit ni, bagi suruh kita buat kerja. Habuan aku tak ada. Belum hamba lagi. Maksudnya belum pekerja yang betul-betul berbakti dengan majikan dia. Belum. Mu sebagai pekerja sepatutnya apa dia suruh buat, mu buatlah. Bukan kerja mu nak mikir apa dia nak bagi kamu. Dia dah ada habuan nak bagi kamu, dia nak bagi dah. Bahkan macam ni sikit andaian. Kalau dia bagi kita 10,000 tadi, tengok kita 5,000 kita sapu, 5,000 lagi kita bagi. Agak-agak dia bagi tak kita lagi 10,000, bagi duit lagi tak ke depan ni untuk dia bagi kita agih. Agak-agak dia bagi ke tak? Saya nak tunjuk apa kan? Inilah satu contoh untuk menunjukkan pengabdian diri. Yang ni pun contoh sangat rendah lah sangat. Untuk buat misal, untuk menunjukkan keadaan kita ni Allah Ta'ala dia bagi kita kederat, bagi kepandaian, dapat harta macam ni. Buat apa? Kita jatuh hati kat harta, rumah, duit, simpan buat ketui. Orang susah kita tak bagi pun. Dan kita tak pernah belajar pun nak faham siapa dia orang susah. Dan tengok orang susah pun tak ada pun hati nak tolong. Bahaya kita ni. Jadi apa masalah ni? Masalah banyak kat kita.
Jangan kata nak menzahirkan perasaan tu. Bahkan kalau kita berkati, kita ni duk kasih ke harta. Orang yang sepatutnya memerlukan bantuan kita, kita tak peduli pun. Na'udzubillah. Saya buat misal sekali lalu ialah tu. Jadi kalau kata andai kata tambah pula kita pernah khianat. Kalau kita sebagai anak lah misal, kalau kita ada bapa, kita dua beradik, bapa kita bagi ke anak dia yang pertama ni, yang ni dia bagi, dia belanja betul. Anak kedua ni separuh dia belanja, separuh tak belanja. Bapa kata belanja. Mesti bapa akan bagi pada orang yang, pada anak yang ikut suruhan dia, lagi dia belanja, dia tak pernah simpan apa pun. Orang melalui anak ni lah Allah Ta'ala akan bagi segala pemberian. Pasal apa? Dia tahu anak ni memang ikut perintah dia. Inilah Nabi-Nabi dan Rasul, para awliya. Kita tengok kalau dia buat kenduri, tuan-tuan, Masya Allah. Dia tak ada fikir yang salam nak patah balik tu. Tak fikir tu. Kalau patah balik pun dia akan belanja balik untuk orang. Ni Nabi-Nabi Rasul, para awliya, perangai dia orang macam ni. Kita ni kalau buat kenduri pun bunyi je buat kenduri. Sebenarnya bukan nak jambur orang tu. Kita duk fikir berapa nak mai balik je. Sikit lah saya sebut gitu. Jauh kan perjalanan kita. Jadi kalau orang yang betul-betul nak jadi hamba ni, dia akan cari jalan bagaimana untuk menzahirkan sifat-sifat kehambaan, dan hati dia akan serah kepada Tuhan. Dalam masa yang sama sentiasa mengharap kepada Allah Subhanahu Wa Taala dalam seluruh kehidupan. Jadi rasanya kita tangguh situ dulu. Firman Allah Ta'ala dalam surah Al-Anbiya, yang ni dia nak mula nak cerita bab ketuhanan. Siapa Allah Ta'ala yang kita wajib kenal, dan dengan itu nanti insya-Allah kita boleh kenal, kita faham siapa dia, dan kena belajar, dan kena ada amal macam mana nak menjatuhkan hati dan boleh kasih pada dia. Wajib tu. Mudah-mudahan dimudahkan kita untuk boleh datang kuliah seterusnya, diberi kesihatan, kelapangan masa, keterbukaan hati, lembut hati sanubari, dan menanti-nanti untuk datang insya-Allah. Mudah-mudahan dimudahkan urusan kita semua. Sambung tentang firman Allah Ta'ala, wa ana rabbukum fa'budun. Soalan kalau ada. Ya. Sedikit pencerahan. Ada kita mengaji di depan TV dengan di TV. Oh. Soalan mengenai apa adab kita mengaji di depan TV dan di depan masjid. Paling besar adab depan di masjid lah, berdepan dengan guru kan. Oh, cuma saya sebut tu lagi sensitif sikit lah. Tadi pun saya sebut dah. Pertama sekali adab datang dengan perasaan nak mengaji. Oh, tak ada gelas. Saya ngaji untuk guru dia pegang, kalau ada gelas ni, dia pegang gelas ni, datang main dengan seolah-olah kita kosong. Main mengaji dengan perasaan kosong. Apa main kosong? Kita nak tunggu dia nak bagi isi apa, nak ambil sepenuh-penuhnya. Istilah bahasa Melayu kita, kecil tapak tangan, niru kami tadah kan. Aku tak faham tu, tobat pergi ngaji bahasa Malaysia lain. Apa maksud dia? Antara adab dia, datang dengan perasaan memang nak mengaji, yang memang kita nak ambil manfaat sebesar-besar mungkin daripada orang yang duk bagi kuliah, duk mengajar. Yang tu baik dalam duk dalam masjid ataupun dengar depan TV ke apa. Dengar tu live ke apa seumpama tu lah sekarang ni kan. Dengar tu dengan perasaan macam tu. Bila ada perasaan betul-betul nak ambil apa yang diberi, tentulah semua yang selain daripada konsentrasi itu akan diketepi. Apa? Tak boleh makan, tak boleh minum. Ya bang. Kalau TV bila live, duduk depan, dengar betul-betul, tambah tak mau ganggu, ambil jeruk telinga. Tak peduli lah orang luar. Contoh lah kan. Sini, ambil, dengar. Kitab, buku, tengok. Lepas tu, kedudukan dengan guru. Memang yang tu adab, bukan saya cerita. Memang ulama-ulama kita cerita macam tu. Dia adab macam tu. Pasal Jibril kalau ikut adab dia mengaji, pernah satu ketika datang Rasulullah, belaga lutut dengan lutut. Belaga lutut dengan lutut.
face to face, bukan Facebook. Dah belaga lutut dengan lutut, tentulah face to face kan lepas ni. Jibril datang tanya, alim ni ya Rasulullah, mal Islam. Islam ni apa? Dia berguru, bertemu lutut dengan lutut, rapatnya kedudukan antara murid dengan guru tu. Mudah-mudahan Allah Ta'ala mudahkan kita tu lah. Cuma saya ni sebut je lah, tak layak mengajar, itulah kot kan. Tu yang tuan-tuan tengok tahu kepi tu. Minta maaf lah, nak demo suruh mengajar, saya marilah. Patutnya saya nak buat je ni, kok tuan-tuan mengajar, saya pula dengar, tengok saya duduk kat tuan-tuan duduk ke mana. Macam tu kot. Sungguh ni bukan nak cabar apa kan. Pasal saya mengaji dengan guru macam tu. Memang cuma tak ada lah duduk sampai belaga lutut ke lutut. Lagi guru rimas pula kan. Tapi kalau boleh nak duduk sedepan mungkin. Duduk sedepan mungkin. Baru ni pun saya pergi pun 2 hari ngaji. Cuma dia duduk dalam dewan, ada SOP apa. Saya duduk depan sekali. Cuma tak duduk depan sekali tu pasal ada, nak sebut macam mana, ada orang ambil, ada barang apa, ada itulah, ada alatan-alatan dia tak duduk tu. Tapi nak banding orang duduk belakang, saya duduk depan sekali. Macam mana? Yang memang kita kena duduk macam tu. Apa nak sebut, walaupun saya dah mengajar dah, dan itulah saya sebut itulah, pasal memang dia ajar adab macam tu. Jadi besarnya hak tu lah, ada adab tu adab yang lain dengan pakaian sempurna, ada wangian, macam-macam adab lain lah. Saya sebut yang betul-betul benda besar, batang tu dengan bekas kosong, hak tu besar sekali. Pasal yang ni kalau tak boleh datang, kalau datang dengan bekas tertutup, orang tu yang tengok dia ajar pun tak berhenti-berhenti lagi. Ni SOP dah langgar. Dia bukan nak dengar kita ngajar, dia nak cari buruk kita. Waktu Masya Allah. Maka saya ngaji, guru-guru duk ajar, dia kata bang, dia ajar satu doa. Kalau arwah Pak Teh pun dia ajar macam ni. Dia kata bang, ya Allah bagi aku ngaji, mana guru yang kita duk ngaji, dia duk mengajar tu, ya Allah jangan nampakkan kepada aku aib guru aku. Ya. Kalau arwah Pak Teh pun dulu dia mengajar, selalu dia sebut tu. Apa dia mengajar kitab Minhajul Abidin ni, kata, ya Allah jangan kau bagi nampak kepada aku aib guru aku. Kepada aku, jangan bagi aku nampak aib guru aku kepada aku. Pasal apa? Kita nampak aib guru macam mana? Kita tak mengaji lah dengan dia, calon lah. Tengok dia mengajar, tak boleh pakai syuk. Ingat, kalau kita memang tengok dia dalam keadaan tak ada aib, macam mana? Depan ni ajarlah aku. Memang kita bersungguh-sungguh mengajar dia. Pasal apa? Pasal kita tak nampak dia ada aib. Pasal tu ulama-ulama kita, kalau arwah batin memang dia ajar, disebut itu, kalau boleh jangan, kalau ada aib, memang makhluk mesti ada aibnya, tapi jangan bagi nampak agak aku, ya Allah. Kalau ada aib, jangan bagi aku nampak aib guru. Pasal kita nampak aib dia, kita memang takkan berguru dengan siapa yang kita rasa dia ada aib. Okay, lalu macam itulah adab yang kita kena jaga. Mudah-mudahan Allah Ta'ala lebukkan hati kita, boleh duduk tempat yang munasabah untuk kita duduk. Penjarakan SOP 1 meter kan, jadi janganlah sampai 20 meter. Dan rasa saya kena jaga atas ni juga, saya kadang-kadang mengganggu apa dia, aircon sejuk kan. Tuan-tuan tak bawalah kulit kebal, macam tu kan. Saya duduk Kelang Hulu gerik, Persia ni lebih kurangnya cuaca lah kan. Kadang-kadang cuaca sejuk ni mengganggu kita, sejuk, yang lain masa cuaca sejuk kan, kalau boleh tutup pun pasal dah sejuk, dah hujan. Pasal kipas pun pandai lah. Kipas pun bukan wajib buka semua tu ni. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ni 6 ni. Ekor lagi. Takkan nak buka semua. Bagi munasabah lah kan. Atas hari ni buat ni lagi. Saya nak kata mesti dipantau semua. Pasal ada benda yang kena mengganggu. Itu juga lampu, kecerahan. Semua faktor tu adalah faktor untuk menyempurnakan proses pengajian kita. Patutnya bagi cerah lagi, bukan bagi gelap lagi. Cerah memang perlu cerah. Ni muram, suram je, semua duduk macam duduk kelab malam duduk itu. Tambah yang memang dia cari suasana kelab malam kat belakang. Kena lagi tu. Minta maaf bahasa saya kasar. Jadi kuat.
Terima kasih atas soalan. Maaf di atas saya punya bahasa yang terlanjur cakap pedih-pedih, sorry ya. Ada lain soalan. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma nawwir qulubana min nuri hidayah. Kama nawwartal arda min nuri syamsika abadan abada bi rahmatika ya arhamar rahimin. Warzuqna fahman nabiyyin wa hifzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin wa sallim tasliman ala jamil anbiya'i wal mursalin walhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.